Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak semua? Ustazah harap anda semua sihat-sihat dan ceria-ceria selalu. Baiklah, pada hari ini Ustazah ingin kongsikan satu lagi cara mudah untuk kita mengingat pendidikan Islam hari ini untuk tingkatan 5 dengan tajuknya ialah Ar-Raqib dan Asy-Syahid. Apa itu Ar-Raqib? Apa itu Asy-Syahid? Jom belajar bersama dengan Ustazah. Baiklah, mula-mula mari kita lihat dahulu apakah yang dimaksudkan dengan Ar-Raqib. Ar-Raqib maksudnya ialah nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi semua perbuatan dan keadaan makhluk. Itu maksud Ar-Raqib. Ya. Ar-Raqib maknanya ialah Maha mengawasi. Kemudian Ustazah ringkaskan untuk anak-anak menjadi seperti ini. N-A-Y, singkatan daripada nama Allah yang. N-A-Y. Ya? Ingat ya. Kemudian menunjukkan. Menunjukkan, kita buat anak panah macam ni. Kemudian, bahawa Allah Maha mengawasi. Kita tahu ya, maksud Ar-Raqib ialah Maha mengawasi. Jadi, di sini kita tulis Maha mengawasi semua. S-P, perbuatan, dan K, keadaan, M, makhluk. Ringkaskan. Jadi senang-senang untuk anak-anak ingat. Ya. Ni, anak panah ni maknanya menunjukkan. Ni nama Allah yang. Ya. Nama Allah yang. Anak panah ni menunjukkan Allah Maha mengawasi. Maksud bagi Ar-Raqib, semua perbuatan dan keadaan makhluk. SPKM. Jadi anak-anak hafal yang ni je lah. Anak-anak hafal yang ni je. Ar-Raqib maksudnya ialah ni, buat anak panah, Allah Maha mengawasi, SPKM, semua perbuatan dan keadaan makhluk. Boleh? Okey. Baik, sekarang kita pindah pula kepada maksud Asy-Syahid. Nama Allah yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Maha menyaksikan. Asy-Syahid maksud dia Maha menyaksikan segala perbuatan dan segala ucapan makhluk. Jadi Ustazah ringkaskan menjadi ni, nama Allah yang. Anak panah ni maknanya menunjukkan. Kemudian apa maksud Asy-Syahid? Allah Maha menyaksikan. S, segala. P, perbuatan. U, segala ucapan. M, makhluk. Jadi kita ringkaskan menjadi ni. Ni nama Allah yang. Anak panah ni maknanya menunjukkan. Kita pergi pada maksud Asy-Syahid yang Maha menyaksikan. S, segala. P, perbuatan. Dan U, ucapan. M, makhluk. Jadi di sini beza di antara Ar-Raqib dengan Asy-Syahidnya hanya di sini saja. K dengan U saja. Kalau Ar-Raqib SPKM. Kalau Asy-Syahid SPUM. Semua perbuatan dan keadaan makhluk. Segala perbuatan dan segala ucapan makhluk. Okey. Baik. Boleh? Cuba hafal ya. Ni anak panah.
Allah Maha mengawasi SPKM. Asyahid, ne, anak panah. Allah Maha menyaksikan SPUM. Segala perbuatan dan segala ucapan makhluk. Bukti Allah bersifat Ar-Raqib, kita lihat pada di sini hanya ada dua saja bukti Allah bersifat Ar-Raqib. Di mana senang untuk kita ingat perkataan aspek ni. Kita ingat perkataan aspek ni. Untuk Ar-Raqib, ingat perkataan aspek. Ingat perkataan apa? Perkataan aspek. Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengawasi manusia dari dua aspek sahaja. Pertama ialah aspek kepatuhan. Yang kedua, aspek hubungan. Satu berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, satu lagi berkaitan dengan hubungan sesama manusia. Jadi, sekiranya soalan menyatakan dua bukti Allah bersifat Ar-Raqib, anak-anak perlu ingat perkataan aspek. Allah SWT Maha mengawasi manusia dari aspek yang pertama ialah kepatuhan kepada perintah dan larangannya. Allah Maha mengawasi manusia dari aspek kepatuhan kepada perintah dan larangannya. Yang kedua, Allah SWT Maha mengawasi manusia dari aspek hubungan sesama manusia. Jadi, apa yang perlu kita ingat? Supaya kita senang nak ingat, ingatlah perkataan aspek ni. Kalau Ar-Raqib, ingatlah perkataan aspek ni. Jangan lupa. Aspek hubungan sesama manusia, aspek kepatuhan kepada perintah dan larangan Allah. Itu berkaitan dengan bukti Ar-Raqib. Seterusnya, bukti Allah SWT bersifat Asyahid, Maha menyaksikan. Ada 4 ya. Ada 4 bukti Allah bersifat Asyahid. Biasanya dalam peperiksaan, 2 sudah mencukupi ya. Nyatakan 2 bukti Allah Subhanahu Wa Taala bersifat Asyahid. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menjadi saksi. Ingat ni, ada 3 P. Perutusan, pembohongan, perkara, menghitung. PPPM. Yang pertama ialah, senangnya kita ingat yang P lah. Yang P, iaitu perutusan Rasulullah SAW ke atas umatnya. 1 P. Yang kedua, pembohongan orang-orang munafik. Yang ketiga, perkara yang nyata dan tersembunyi. Yang keempat, menghitung segala amal perbuatan manusia. Jadi, kalau ustazah ambil yang 2 ni. Senang nak ingat. 2 P. Di sini kita ambil 2 saja. Iaitu perutusan Rasulullah SAW ke atas umatnya. Satu lagi ialah pembohongan orang-orang munafik. Sebab tadi kalau kita lihat pada maksud Asyahid ialah SPUM. Setiap ataupun segala perbuatan dan segala ucapan makhluk. Maksudnya pembohongan ini masuk di bawah ucapan. Okey. Baik, kemudian seterusnya kita lihat kesan beriman dengan sifat Ar-Raqib. Apa kesan? Ada 2 saja kesan dia. Yang pertama ialah sentiasa waspada dalam semua keadaan zahir dan batin. Yang kedua, berusaha melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau soalan keluar, terangkan kesan beriman dengan sifat Ar-Raqib. Boleh ambil yang mana-mana salah satu ya. Sama ada sentiasa waspada dalam semua keadaan zahir dan batin, yang nyata ataupun tersembunyi. Yang kedua, berusaha melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini yang kedua. Dan yang terakhir sekali ialah berkaitan dengan soalan kebat. Sekiranya terdapatlah soalan kebat sama ada bagi tajuk Ar-Raqib ataupun Asyahid. Di sini Ustazah bawakan satu contoh saja. Sebab kita tidak tahu soalan kebat yang bagaimanakah yang akan keluar nanti.
Contoh di sini sistem penguatkuasaan undang-undang jalan raya yang berkesan akan dapat mengurangkan berlakunya kes kemalangan jalan raya. Kaitkan pernyataan tersebut dalam konteks keimanan terhadap nama Allah SWT iaitu Asy-Syahid ataupun Ar-Raqib. Ya. Sini memerlukan kepada jawapan kita. Bagaimana kita nak kaitkan sifat, kita tahu sifat Allah itu maha mengawasi dan sifat Allah yang maha menyaksikan itu kita gunakan dalam cara untuk kita kurangkan kes kemalangan jalan raya ini. Baik, mari kita lihat jawapan. Okey, jawapannya ialah kita akan lebih berhati-hati. Kita akan lebih berhati-hati dan berwaspada. Kita akan lebih berhati-hati dan berwaspada. Ini adalah isi. Isi. Okey. Kemudian semasa menggunakan jalan raya ini menjadi huraian. Okey. Baik, kemudian kesannya kemalangan jalan raya dapat dielakkan. Kesan daripada sifat berhati-hati dan berwaspada tadi akan menyebabkan kemalangan jalan raya dapat dielakkan. Itu sudah menjadi huraian lengkap. Huraian lengkap. Okey, baik. Kesimpulannya, kita hendaklah beriman dengan sifat Ar-Raqib ataupun Asy-Syahid supaya hidup kita terhindar daripada perkara yang tidak diingini. Jadi, itu adalah salah satu contoh jawapan paling simple lah. Yang senang untuk kita ingat. Okey, Ustazah ulang sekali lagi. Kita hendaklah lebih berhati-hati dan berwaspada. Ini adalah isi. Semasa menggunakan jalan raya adalah huraian. Okey, kesannya kemalangan jalan raya dapat dielakkan, jadi huraian lengkap. Kesimpulannya, kita hendaklah beriman dengan sifat Ar-Raqib ataupun Asy-Syahid supaya hidup kita terhindar daripada perkara yang tidak diingini. Baiklah, sampai di sini dahulu perkongsian Ustazah bagaimana cara untuk kita mudah mengingat tajuk Ar-Raqib dan Asy-Syahid ini. Okey, kalau ditanya kenapa Ustazah campurkan kedua-dua tajuk ini dalam satu soalan, ya. Sebab bagi Ustazah kedua-duanya mempunyai kaitan ataupun kembar, sama ada sifat Ar-Raqib ataupun Asy-Syahid. Hampir-hampir sama saja. Sama sekali kalau kita tengok tadi daripada maksud Ar-Raqib dan maksud Asy-Syahid. Hampir-hampir saja maksudnya. Baiklah, sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Ustazah supaya anak-anak semua akan mendapat notifikasi sekiranya ada lagi video-video terbaru ataupun perkongsian-perkongsian terbaru daripada Ustazah. Dan jangan lupa untuk share dengan rakan-rakan supaya anak-anak juga akan mendapat pahala kerana berkongsi ilmu dengan rakan-rakan yang lain. Tak rugi tau kalau kita berkongsi ilmu dengan orang lain. Sebaliknya kita akan mendapat pahala. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye-bye.